Selamat sejahtera Datin, saya Sugita dari Kumpulan 5. Hari ini saya akan membentangkan tugasan kerja khusus iaitu budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh Hindu-Buddha. Kedatangan Hindu-Buddha di tanah Melayu. Alam Melayu kaya dengan adat budaya yang unik, dihiasi dengan pelbagai pengaruh. Sedikit demi sedikit mengikuti peredaran zaman, agama Hindu-Buddha telah meresap masuk ke dalam kehidupan masyarakat Melayu. Sejak migrasi manusia Proto-Melayu dari selatan Yunan pada sekitar tahun 1000 Masihi, sehinggalah gelombang migrasi kedua Deutero-Melayu pada tahun 300 sebelum Masihi dari selatan Vietnam dan juga Kemboja, telah membawa sekali agama dan pengaruh Hindu serta Buddha ke tanah Melayu Nusantara. Percampuran adat dan budaya baharu yang telah dibawa oleh masyarakat Deutero Melayu telah sedikit demi sedikit menenggelamkan kepercayaan mereka terhadap animisme. Maka bermulalah satu zaman baharu di mana Hindu dan Buddha sebagai agama rasmi hampir setiap kerajaan Melayu pada ketika itu. Kebudayaan ini bertambah rancak apabila kerajaan Melayu dahulu mula berkembang dan mula menjalinkan hubungan dengan kerajaan di India. Kerajaan Melayu pada awalnya amat dipengaruhi dengan kebudayaan India. Adat dan budaya India mula masuk ke Nusantara pada seawal kurun ketiga sebelum Masihi dan memuncak pada kurun keempat hingga kelima semasa era dinasti Pallawa di selatan India. Hal ini telah memperkenalkan adat, budaya, gaya hidup, bahasa, penulisan serta seni bina yang dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha. Seterusnya kita akan melihat budaya Melayu sebelum menerima pengaruh Hindu-Buddha dari aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Dari segi aspek sosial pula, sebelum bermulanya pengaruh Hindu dalam alam Melayu, penduduk dalam alam Melayu sangat taksub dengan kepercayaan animisme iaitu pemujaan roh-roh nenek moyang yang menjadi tradisi dan juga pemujaan makhluk-makhluk di alam gaib. Animisme adalah kepercayaan bahawa semua benda dan fenomena alam yang kelihatan bergerak atau hidup mempunyai roh yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini mempengaruhi adat resam, bahasa, tutur kata, gaya hidup serta strata sosial masyarakat Melayu di Nusantara, sekaligus merubah sistem kepercayaan mereka. Pada abad ke-4 dan juga abad ke-5 merupakan antara masa yang menunjukkan perkembangan pengaruh agama Hindu dengan pesat. Namun begitu, tidak banyak perubahan yang berlaku. Kepercayaan antara penganut agama Hindu dan juga Melayu sedikit sebanyak mempunyai persamaan yang hampir sama. Selanjutnya, dari segi aspek ekonomi pula, sebelum bermulanya pengaruh Hindu-Buddha, corak ekonomi masyarakat bergantung kepada sumber alam seperti kegiatan memburu binatang, memungut hasil hutan, nelayan dan juga petani. Dalam aspek ekonomi, mereka telah menjalankan aktiviti seperti sara hidup dengan memungut hasil hutan, pertanian, memburu binatang dan sebagainya. Berikutnya, kita tengok dari segi aspek politik pula. Susunan pentadbiran berasaskan kekeluargaan iaitu bermula dengan pemimpin peringkat negeri, seterusnya pemimpin peringkat daerah, seterusnya ketua kampung dan paling bawah ialah ketua keluarga. Serta susunan pentadbiran tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Slide seterusnya kita akan lihat budaya Melayu selepas menerima pengaruh Hindu-Buddha dari aspek politik, sosial dan ekonomi dan juga sosial.
Yang pertama, kesan pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat Melayu dalam aspek politik. Pada mulanya, kebudayaan atau pengaruh Hindu berkembang di Asia Tenggara hanya tertumpu kepada golongan-golongan bangsawan dan juga masyarakat atasan sahaja. Sebenarnya, konsep raja dan kerajaan berasal daripada kebudayaan Hindu yang telah lama bertapak di alam Melayu. Raja merupakan sinonim kepada Dewa Raja yang merupakan pemerintah yang sama kedudukannya dengan dewa-dewa. Sistem pemerintahan dan juga pentadbiran Melayu turut dipengaruhi oleh pengaruh Hindu, iaitu yang pertama Institut Beraja, yang kedua Undang-Undang, yang ketiga Pertabalan Raja, dan yang keempat Order Kosmos. Institut Beraja bermula pada kerajaan awal Asia Tenggara. Dalam Institut Beraja ini, raja dianggap sebagai Dewa Raja ataupun Tuhan. Pada masa tersebut, raja merupakan bayangan Tuhan dan ada kuasa sakti. Hal ini kerana rakyat tidak berani untuk menderhaka walaupun kerajaan itu tidak berlaku adil. Raja dibantu oleh golongan bangsawan pembesar dan juga ahli agama iaitu Brahmin. Dalam sistem tersebut, raja ataupun maharaja dianggap sebagai Dewa Raja ataupun Raja Tuhan. Hasil daripada kepercayaan ini, rata-rata masyarakat Melayu pada awal ketika itu mempunyai pemikiran bahawa raja mempunyai kuasa mutlak dalam semua aspek pemerintahan. Terusnya, pemerintah raja menjadi undang-undang yang wajib dipatuhi oleh seluruh rakyat. Rakyat yang melanggar perintah dianggap penderhaka dan tidak diampunkan. Seterusnya, wujudnya upacara pertabalan raja. Bagi seseorang Hindu, upacara ini diketuai oleh sami-sami Brahmin. Tidak dikira raja itu menganut agama Buddha ataupun Hindu. Tujuan istiadat pertabalan raja ini adalah untuk membezakan kedudukan raja dengan rakyat. Upacara ini adalah untuk mengukuhkan kedaulatan raja. Seterusnya, yang terakhir dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran ialah Order Kosmos. Menurut agama Hindu dan Buddha, sebuah negara menggambarkan sebuah alam semesta ataupun order kosmos. Untuk menjadi raja yang terunggul, mereka mendirikan kompleks kota yang melambangkan konsep alam semesta ataupun order kosmos. Contohnya, Raja Suryawarman II telah membina Angkor Wat. Maka raja membina masyarakat selaras dengan peraturan alam semesta agar rakyat hidup harmoni dan makmur. Seterusnya kita akan melihat kesan pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat Melayu dari aspek ekonomi. Selepas kedatangan agama pada zaman tersebut, raja dianggap sebagai pemerintah yang wajib ditaati. Rakyat ataupun masyarakat daripada strata bawahan yang terdiri daripada nelayan dan juga petani terpaksa membayar upeti yang berupa bentuk emas ataupun cukai daripada hasil pekerjaan mereka kepada raja melalui pegawai-pegawai raja yang dilantik khas untuk melaksanakan kutipan cukai daripada rakyat kelas bawahan. Disebabkan terdapatnya susunan hierarki dalam susunan kasta yang pengaruhnya datang daripada India, maka masyarakat bawahan pada zaman pra-kolonial di Tanah Melayu awal hanya mempunyai pekerjaan yang setara dengan kelas dan status sosialnya.
Dari aspek ekonomi, masyarakat pada zaman tersebut tidak mampu menaik taraf kehidupan mereka kepada taraf yang lebih tinggi kerana susunan hierarki yang mengikut kasta adalah sebagai sebahagian daripada kepercayaan keagamaan. Pengaruh Hindu-Buddha telah meninggalkan kesan yang sangat ketara dalam kalangan rakyat masyarakat pada masyarakat Melayu awal. Slide seterusnya kita akan melihat kesan pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat Melayu dari aspek sosial. Dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha dalam aspek sosial budaya di tanah Melayu, terdapat kesan dan pengaruhnya terhadap masyarakat Melayu dari aspek seperti pandangan semesta, kesenian, kepercayaan, adat, bahasa dan juga perubatan. Pandangan semesta yang dipengaruhi oleh agama ini dapat dikesan melalui karya-karya Melayu tradisional yang bercorak mitos dan legenda. Contohnya kitab-kitab suci agama Hindu seperti Mahabharata, Bhagavad Gita dan juga Bharata Yuddha. Oleh itu, aspek-aspek yang dipentingkan ialah kesenian, keindahan, kesedihan, keagungan dan juga ketakjuban. Dalam slide tersebut terdapat contoh-contoh kitab seperti Mahabharata, Bhagavad Gita dan juga Bharata Yuddha. Dengan kedatangan agama Hindu-Buddha di rantau alam Melayu, upacara dan juga penyembahan keagamaan menjadi lebih tersusun dan berbentuk rasmi. Ajaran agama Hindu-Buddha juga telah mengalami proses sinkretisme atau penyerapan dengan kepercayaan tempatan yang asli untuk membentuk satu kepercayaan baharu yang saling melengkapi. Namun begitu, terdapat pandangan yang menyatakan kesan pengaruh Hindu-Buddha ini hanya berlaku pada lapisan atasan masyarakat Melayu, iaitu golongan pemerintah dan bangsawan sahaja, tetapi tidak menyerap ke segenap lapisan masyarakat Melayu, terutama di lapisan bawahan, iaitu golongan rakyat jelata yang masih mengamalkan kepercayaan animisme. Seterusnya, kesenian Hindu-Buddha bukan sahaja mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat Melayu, malah ia turut memperkenalkan bentuk seni bina dari India. Pengaruh seni bina Hindu-Buddha boleh dilihat pada bentuk binaan kompleks keagamaan maupun pada binaan istana kerajaan Melayu dahulu. Kompleks keagamaan seperti candi di Lembah Bujang di Kedah, Borobudur di Jawa Tengah, Candi Muara Takus di Sumatera dan Batu Jaya di Jawa Barat adalah beberapa contoh bentuk seni bina yang dipengaruhi oleh seni bina Hindu-Buddha. Kompleks Istana Raja pada era Sailendra, Sriwijaya maupun era Majapahit juga dipengaruhi dengan seni ukiran Hindu-Buddha, di mana ukiran patung-patung dewa serta dewi dari kepercayaan Hindu-Buddha menjadi perhiasan utama dalam setiap pembinaan istana. Malah, ukiran serta patung-patung keagamaan Hindu-Buddha ini juga turut boleh dilihat pada bentuk seni bina rumah-rumah Melayu dahulu. Ini merupakan kesenian dalam wayang kulit yang turut dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Pada mulanya kedatangan Hindu-Buddha ke tanah Melayu, orang Melayu mempunyai sistem bahasa dan penulisan yang tersendiri.
Bahasa Melayu kuno ini mengalami perubahan setelah kedatangan Hindu-Buddha yang kemudiannya berkembang menjadi bahasa Melayu tua pada kurun ke-7 sehingga kurun ke-14 Masehi. Bahasa Melayu tua banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit yang berasal dari India. Banyak perkataan-perkataan Sanskrit diguna pakai dalam kehidupan seharian orang Melayu. Antara perkataan-perkataannya ialah dewa, bidadari, dosa, pahala, duka, suka, neraka, syurga dan kuasa antara perkataan Sanskrit yang dipinjam dan diguna oleh orang Melayu sehingga kini. Kebanyakan perkataan-perkataan pinjaman ini adalah berkaitan dengan ritual dan amalan dari agama Hindu-Buddha di mana merupakan agama tradisi masyarakat Melayu pada ketika itu. Seterusnya, ini merupakan bahasa Sanskrit. Seterusnya kita tengok dari segi adat. Adat budaya serta resam tradisi masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam memang penuh dengan elemen-elemen Hindu-Buddha. Hindu-Buddha sebagai agama turut merubah sistem kepercayaan, pemikiran dan gaya hidup masyarakat Melayu. Elemen-elemen Hindu-Buddha boleh didapati dalam hampir setiap aspek kehidupan orang Melayu yang beradat seperti beradat serta menjadi tradisi yang diamalkan turun-temurun. Dalam adat perkahwinan, orang Melayu dulu misalnya bakal pengantin perempuan maupun lelaki akan terlebih dahulu melalui upacara mandi bunga sebelum berlangsungnya upacara pernikahan. Upacara mandi bunga ini telah diamalkan dalam kalangan masyarakat di India sejak berkurun lamanya. Mandi bunga merupakan salah satu amalan keagamaan masyarakat Hindu bertujuan untuk membersihkan diri dari elemen-elemen kejahatan seperti semangat jahat dan juga bagi membuat nasib malang si pengantin. 7 jenis bunga biasanya digunakan bagi amalan mandi bunga. Amalan ini juga turut diamalkan di dalam majlis persunatan bagi anak-anak lelaki masyarakat Melayu dan masih lagi ada diamalkan sehingga sekarang. Ini merupakan antara gambar-gambar adat yang telah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Seterusnya dari segi perubatan, pengaruh yang kuat dengan kepercayaan magis dan makhluk gaib dalam kaidah perubatan, kesan kepercayaan animisme serta Hindu-Buddha. Seterusnya kita tengok dari segi perubatan, pengaruh yang kuat dengan kepercayaan magis dan makhluk gaib dalam kaidah perubatan, kesan kepercayaan animisme serta Hindu-Buddha. Kaedah perubatan yang digunakan adalah upacara menyembah pantai atau memberi makanan untuk mengelak daripada mendapat keuzuran atau penyakit atau kesusahan atau bala. Kaedah mandi air bunga dan mandi air limau untuk membersihkan diri seseorang daripada sumpahan atau buatan orang menggunakan hikmat bomo, dukun, pawang atau bidan untuk berhubung dengan kuasa gaib ketika melakukan pengubatan. Wujud institusi perbomohan dan terdapat gelaran bomo diraja yang dihaskan merawat golongan diraja. Bomo menggunakan mantara, jampi serapah, tangkal dan ajimat untuk mengubati penyakit. Jampi mantra bagi memuja dewa-dewa yang terjelma dalam objek-objek seperti pokok, batu, bukit dan juga pantai. Mempunyai unsur ketuhanan Hindu dengan memasukkan perkataan Om yang membawa maksud dewa.
Masyarakat Melayu menyeru dewa-dewa Hindu seperti Siwa ataupun Betara Guru, Kala, Sri Rama, Laksamana dan Krishna bagi tujuan diagnosis penyakit, perawatan ataupun mengelakkan kemudaratan. Ini merupakan antara contoh mandi muka dengan mandi air limau. Okey, rumusannya peradaban Melayu merupakan hasil adunan dan percampuran daripada peradaban Hindu-Buddha. Selain unsur-unsur peribumi yang melatar belakanginya. Namun begitu, pada asasnya peradaban Melayu sudah pun mempunyai bentuk dan prinsipnya tersendiri. Oleh itu, penyerapan peradaban Hindu-Buddha tidaklah sampai mendasari atau menunjani kerana peradaban Melayu sememangnya bersikap selektif terhadap unsur-unsur luaran. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah saya yang dikasihi iaitu Datin Fadlon binti Abdul Rahman dan seterusnya rakan-rakan sekalian. Okay, baiklah, pada hari ini saya Nurfatin Arifah binti Rozaimi dari kelas PISMPC 2 akan meneruskan pembentangan kumpulan saya iaitu tajuk Budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Baiklah, saya akan menerangkan pula budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh Arab yang mana pengaruh Arab ini telah menyebabkan kemasukan agama Islam dalam budaya masyarakat Melayu di tanah Melayu. Baiklah, kita akan tengok dahulu slide pembentangan yang telah saya sediakan. Baik, kita akan tengok tajuk saya pada hari ini merupakan budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh Arab iaitu kemasukan agama Islam. Okey, yang pertama sekali kita tengok dahulu macam mana kedatangan pengaruh Arab ni di tanah Melayu. Okey, sebenarnya disebabkan tanah Melayu ni dia telah menerima pengaruh Islam daripada pengaruh Arab. Tanah Melayu dia terletak di Asia Tenggara dan agama Islam ni dipercayai mula datang ke Asia Tenggara pada abad ke-7 Masihi di mana iaitu sejak zaman Rasulullah melalui peranan pedagang Islam yang berdagang. Dalam erti kata lain, punca kepada kedatangan pengaruh Arab di tanah Melayu adalah disebabkan kedatangan pedagang-pedagang Islam ke Nusantara pada 11 Masihi. Batu bersurat boleh didapati ada bukti di mana batu bersurat Kuala Terengganu iaitu batu nisan yang dicampar dan gresik. Lepas tu terdapatnya penemuan orang Islam yang ditemui di Majapahit dan pedagang-pedagang Islam di utara tanah Melayu serta buktinya itu antara bukti yang dinyatakan yang menunjukkan pengaruh Arab di tanah Melayu. Jadi pengaruh Arab ni dia menguasai perdagangan laut dan kedatangan pengaruh Arab ni disebabkan pengislaman raja di Asia Tenggara oleh Syekh. Baik. Seterusnya kita akan tengok budaya Melayu sebelum menerima pengaruh
Arab. Okey, macam yang kita tahu, sebelum kedatangan pengaruh Arab ni, budaya Melayu ni boleh dipecah, kita dapat lihat daripada 3 aspek, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Kalau dari aspek politik, sebelum menerima pengaruh Arab atau pengaruh Islam di tanah Melayu, jadi budayanya dari aspek politik tiada agama rasmi yang diamalkan pada ketika itu. Maksudnya masyarakat Melayu bebas untuk mengamalkan apa saja, mengamalkan kepercayaan animisme, mengamalkan agama Hindu dan sebagainya. Dan juga tidak mengamalkan institusi mengamalkan dalam aspek politik, mengamalkan institusi beraja bersumberkan konsep Dewa Raja warisan Hindu Buddha. Okay, dari aspek ekonomi pula, budaya Melayu ni, masyarakat Melayu pada ketika itu mengamalkan sistem barter, dan juga tiada percukaian serta lebih kepada aktiviti bercucuk tanam, menternak dan menangkap hasil laut. Jadi masa tu kita dapat lihat dekat situ tak ada lagi aktiviti perdagangan berlangsung. Jadi semuanya akan buat lebih kepada aktiviti-aktiviti ni. Jadi kalau macam contoh, orang tu dia nak beli ikan. Jadi kebetulan dia pula membuat aktiviti lebih kepada aktiviti ekonomi bercucuk tanam. Jadi dia akan membuat menukar tersebut melalui sistem barter untuk mendapatkan barang yang dia nak. Okay, dari aspek sosial pula, masyarakat Melayu pada ketika itu mengamalkan kebanyakannya mengamalkan kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme ni macam contohnya seperti menyembah pokok, berkaitan-berkaitan alam, something yang macam tu. Baik, selepas kedatangan pengaruh Islam dalam masyarakat Melayu, okey, kita dapat tengok masyarakat Melayu kesan dia dari aspek sosiopolitik, dia memberi kesan kepada institusi kesultanan dan menyebabkan ajaran Islam menjadi asas kepada pembentukan undang serta agama Islam dijadikan agama rasmi di Melaka. Baik, kalau contoh institusi kesultanan pada masa ni lah diamalkan, di mana kalau macam dahulu sebelum kedatangan pengaruh Islam ni, macam saya cakap tadi, masyarakat ataupun budaya Melayu pada ketika itu mengamalkan sistem beraja Melayu bersumberkan konsep Dewa Raja, warisan Hindu Buddha. Tapi selepas kedatangan pengaruh Arab atau pengaruh Islam, menurut Anwaruddin 2016, dia menyatakan bahawa dalam aspek aspek raja ni telah diberubah kepada institusi kesultanan, di mana prinsip telah diabsahkan dengan prinsip raja sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Maksudnya nampak tak dekat sini perubahan daripada raja kepada kesultanan. Dan menurut Anwaruddin 2016 juga menyatakan bahawa selepas menerima pengaruh agama Islam ni, jadi agama Islam dijadikan agama rasmi di Melaka dan ajaran Islam menjadi asas kepada pembentukan undang-undang. Okey, contoh kita dapat lihat ajaran Islam menjadi asas kepada pembentukan undang-undang ni, kita dapat lihat kekuatan agama Islam ni jelas dilihat dalam hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka, di mana contohlah kalau hukum kanun Melaka atau undang-undang laut Melaka, dia menetapkan tanggungjawab raja dan pembesar, lepas tu pantang larang dalam kalangan anggota masyarakat. Dalam arti kata lain, pembentukan undang-undang itu sendiri menjurus kepada ajaran agama Islam, mengamalkan ajaran agama Islam. Macam tu. Baiklah, seterusnya kita tengok pula kesan pengaruh Islam dalam aspek sosio-ekonomi masyarakat Melayu. Okey, kalau macam sebelum ni, masyarakat Melayu dia mengamalkan sistem barter, tapi selepas kedatangan agama Islam, terdapatnya penggunaan mata wang.
Okey, penggunaan mata wang ni contohnya mata wang yang digunakan sebagai perantaraan nilai barangan secara langsungnya dan dia memudahkan urusan perdagangan dan jual beli. Okey, dalam arti kata lain juga sistem penggunaan mata wang ni dia sebagai alternatif atau sistem pertukaran barang. Macam kalau sebelum ni dia cuma mengamalkan sistem barter melalui tukar barang, tapi sekarang selepas pengaruh agama Islam ni dia masih lagi sistem pertukaran barang barter tapi menggunakan wang. Macam tu. Okey, kita tengok dulu. Ini antara contoh penggunaan mata wang. Okey, macam kita tengok gambar sebelah kiri adalah contoh mata wang timah Melaka dan gambar sebelah kanan pula adalah contoh mata wang timah Kedah. Baik, yang seterusnya kita tengok pula dari pengaruh dia yang lain adalah dari aspek perdagangan. Okey, di mana sekitar abad ke-12 hingga ke abad 18 aktiviti perdagangan ni dijalankan yang membabitkan Lautan Hindi dan Lautan Cina Selatan dikuasai oleh pedagang Islam. Jadi menjelang pada abad ke-15 Melaka menjadi pusat perdagangan yang strategik. Dan dekat situlah Melaka mula memperkenalkan sistem timbang dan sukat seperti sistem kati dan tahil. Okey, kenapa sistem ini diperkenalkan? Okey, timbangan ini dilakukan untuk dengan menggunakan sistem dacing. Dalam urusan perdagangan, dua kaedah yang dijalankan atau digunakan adalah tukar barang atau jual beli. Nampak tak dekat situ berlaku perubahan. Okey, dari aspek yang seterusnya kita dapat lihat dari sistem percukaian pula. Kalau macam sebelum ni, sebelum menerima pengaruh Islam, tiada sistem percukaian yang diamalkan, tapi selepas kedatangan pengaruh Islam yang dibawa oleh Arab ni, munculnya sistem percukaian di mana para pedagang yang berdagang ni diwajibkan untuk membayar cukai terhadap semua barang dagangan yang mereka beli sebelum urusan perniagaan dilakukan. Okey, cukai ni, apa tujuan pembayaran sistem percukaian ni? Dia supaya cukai yang diterima dapat menjadi sebahagian daripada sumber pendapatan kerajaan dan disalurkan kembali kepada untuk pembangunan negara. Jadi kalau macam dalam selepas selepas kedatangan agama Islam di tanah Melayu, amalan riba tidak dibenarkan dalam bidang perniagaan dalam kalangan orang Islam. Maksudnya sistem perdagangan itu sendiri lebih berteraskan kepada ajaran agama Islam. Maksudnya orang kena jujur, tak boleh ada amalan riba dan orang kaya dan orang berkemampuan pula dikehendaki untuk membayar zakat. Okey, selain itu percukaian juga di mana Baitul Mal berfungsi untuk mengutip, menyimpan zakat dan menyelenggarakan harta kerajaan. Okey, ini daripada aspek sosioekonomi. Baik, seterusnya kita lihat pula dari aspek ini antara sebelum kita teruskan kepada aspek sosial, yang ni tadi contoh penggunaan mata wang. Okey, sekarang kita teruskan pula kepada aspek sosial di mana kesan pengaruh Islam yang boleh kita lihat dalam aspek sosial budaya masyarakat Melayu. Okey, macam saya cakap tadi, sebelum kedatangan pengaruh Arab budaya Melayu ni dia mengamalkan animisme. Jadi tiada pegangan agama maksudnya dan nilai-nilai murni tu tak terlalu diterapkan. Tapi selepas kedatangan agama Islam atau pengaruh Arab di tanah Melayu, okey, dari segi satu aspek, okey, kita tengok daripada aspek nilai dulu. Okey, kesan dia dalam aspek nilai dia menyebabkan munculnya budaya mengamalkan nilai-nilai murni dan amalan yang diterapkan dalam Islam. Contohnya seperti solat dan berpuasa. Okey. Maksudnya macam kita tahu dalam agama Islam sendiri dia memang menerapkan kepada pengamalan nilai-nilai murni, nilai-nilai yang baik dan amalan yang dalam Islam contoh seperti solat, berpuasa, zakat perlahan-lahan telah diterapkan dalam budaya dan diubah dalam budaya Melayu.
Okey, seterusnya dari aspek bahasa pula. Okey, menurut Muhammad Muhyiddin Abdul Rahman 2018, beliau menyatakan selepas kedatangan pengaruh Islam dalam aspek sosial budaya masyarakat Melayu ni menyebabkan perbendaharaan kata semakin berkembang. Okey, contohnya antara bahasa yang bertambah, pembenaran kata yang berkembang, contohnya perkataan abah, al-kursi, jadual, syaksiyah. Okey, kalau abah ni bermaksud abah lah. Kalau al-kursi, kalau dalam bahasa Melayunya diubah kepada kerusi. Jadual, ejaan kalau dalam bahasa Melayu dia jadual, dan syaksiyah kalau ikut dalam bahasa Arab, kalau dikembangkan pada kataan sahsiah. Okey. Seterusnya, pada masa tu juga selepas kedatangan agama Islam ni menyebabkan masyarakat ni menyukai pidato mengenai agama. Dan dari sini terciptanya syair-syair dan juga wujudnya tulisan Jawi. Kalau macam sebelum ni lebih berteraskan, macam kita tahu sebelum kedatangan pengaruh Arab, muncul dulu pengaruh daripada Hindu Buddha. Jadi kalau macam sebelum ni penulisan lebih kepada Hindu Buddha, tapi sekarang wujudnya tulisan Jawi. Baik, seterusnya pengaruh dia juga dari aspek perubatan. Kalau macam sebelum ni kita tahu, masyarakat sebelum ni lebih kepada mengamalkan amalan animisme. Ini sebelum menerima pengaruh asing lah, mana-mana pengaruh asing. Tapi selepas menerima pengaruh Arab, iaitu kedatangan Islam, dia memberi kesan di mana budaya Melayu berubah daripada mengamalkan amalan syirik kepada mengamalkan perubatan secara Islam. Macam contohnya Darussyifa, tak lagi pakai bomo-bomo, semua ni semakin kurang. Dan juga terdapat penggunaan wafak. Dari aspek makanan pula, kalau macam sebelum kedatangan pengaruh Islam ke Melayu, dalam budaya Melayu sebelum ni tak ada landasan. Maksudnya mana-mana makanan tak dikira halal ke haram ke, semua boleh makan. Tapi selepas kedatangan pengaruh Islam ni menyebabkan masyarakat Melayu, budaya dia mengenali makanan halal dan haram untuk dimakan, dan seterusnya setiap pemakanan yang diambil tu adalah berpandukan syariat dan bersumberkan Al-Quran dan hadis. Okey, bukan itu saja. Kesan pengaruh Islam dalam aspek sosial budaya masyarakat Melayu juga dapat dilihat dari aspek kesenian, kepercayaan dan adat. Selepas penerimaan pengaruh Islam di tanah Melayu, terdapatnya unsur-unsur kesenian seperti seni bina masjid, seni tampak dan seni persembahan. Seni-seni ni maksudnya di sini kesenian yang dia amalkan menjurus kepada keislaman. Menjurus kepada nilai-nilai keislaman yang menunjukkan macam tu. Dari aspek kepercayaan pula, macam saya cakap tadi, sebelum menerima pengaruh Arab atau kedatangan Islam, budaya masyarakat di tanah Melayu mengamalkan kepercayaan animisme. Tapi selepas kedatangan pengaruh Islam, jadi mereka meninggalkan kepercayaan animisme dan mempercayai kewujudan Tuhan semesta alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita tengok pula yang terakhir adalah adat. Kalau sebelum ni adat Melayu lebih berteraskan kepada adat semata-mata, tapi selepas kedatangan Islam, adat yang diamalkan lebih berteraskan kepada ajaran agama Islam, di mana adat yang lebih kepada syirik ditinggalkan, dan tema kepada adat itu sendiri adalah bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Maksudnya lebih menjurus adat yang diamalkan tersebut haruslah bertepatan dengan syariat agama Islam, dan tidak budaya atau adat yang diamalkan tu tidak bertentangan dengan agama Islam.
Baiklah, yang ni antara contoh kesenian dari seni tampak. Okey, ini seni tampak khat nasar bagi gambar yang sebelah kiri, dan seni tampak yang sebelah kanan adalah khat sulus. Okey, kalau yang ni pula adalah merupakan kesenian seni bina masjid. Nampak tak dekat sini, reka bentuk tu sendiri berteraskan agama Islam. Okey. Ini merupakan contoh seni bina masjid juga. Dan yang ini pula adalah contoh kesenian dari seni persembahan, iaitu belah kiri adalah seni persembahan ghazal, gambar yang tengah adalah seni persembahan zapin, dan gambar yang tepi sekali adalah seni persembahan gambus. Okey, baiklah. Yang ini merupakan rujukan saya. Okey, sekian sahaja daripada saya. Okey, sebelum saya sudahi pembentangan saya pada hari ini, apa yang saya dapat simpulkan dekat sini adalah, okey, sebelum menerima pengaruh agama Islam atau pengaruh Arab di tanah Melayu, budaya Melayu yang diamalkan lebih kepada kepercayaan animisme dan lebih berteraskan kepada agama Hindu Buddha. Macam kita tahu, sebelum kedatangan pengaruh Arab ni, tanah Melayu menerima pengaruh daripada Hindu Buddha dahulu. Jadi segala amalan, adat resam, kepercayaan, budaya, tak kira dari aspek sosial, ekonomi, politik, lebih kepada agama Hindu Buddha ataupun animisme. Tapi selepas kedatangan pengaruh Arab di tanah Melayu, segala budaya masyarakat Melayu secara perlahan-lahan telah berteraskan kepada ajaran agama Islam. Maksudnya setiap budaya yang diamalkan tu semuanya berunsurkan agama Islam dan menepati dengan agama yang dianuti. Jadi dekat sini dapat kita lihat kat sini betapa besarnya pengaruh Arab di tanah Melayu dan telah memberi kesan yang mendalam kepada tanah Melayu, daripada tidak mengamalkan agama Islam kepada secara total mengamalkan agama Islam, sehingga kalau ikut dasar kebudayaan kebangsaan, okey, dalam prinsip yang ketika di KK, agama Islam menjadi teras kepada semua ni. Jadi kat sini kalau di Malaysia sendiri, agama Islam tu adalah agama rasmi kepada negara Malaysia. Jadi dekat sini kita dapat lihat betapa besarnya pengaruh agama Islam tu di tanah Melayu. Dan sejak daripada selepas menerima pengaruh Arab dan sehingga kini, tanah Melayu masih mengekalkan mengamalkan agama Islam. Jadi nampak kat sini agama Islam tu memberi satu pengaruh yang besar di tanah Melayu dan juga budaya Melayu itu sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang diucapkan kepada Datin Fadlun dan juga rakan-rakan sekalian. Okey, pada tugasan 3 pembentangan kebudayaan kebangsaan, kami telah ditugaskan untuk membentangkan dan membincangkan serba sedikit berkaitan dengan pengaruh asing dan juga kesan terhadap budaya masyarakat Melayu di Malaysia. Jadi untuk pembahagian saya akan membentangkan berkaitan dengan pengaruh Cina terhadap masyarakat di Malaysia. Jadi ayuh kita sama-sama saksikan pada slide akan saya bentangkan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam berkaitan dengan pengaruh Cina di tanah Melayu, jadi kita lihat dulu berkaitan dengan budaya Melayu sebelum menerima pengaruh asing. Jadi untuk poin yang pertama, kita lihat kehidupan masyarakat Melayu dipengaruhi oleh kebudayaan yang dinamakan sebagai adat kepercayaan berdasarkan kepada pandangan semesta tradisional masyarakat Melayu. Apa itu pandangan semesta tradisional masyarakat Melayu? Jadi, pandangan semesta ini adalah berpusat kepada manusia itu sendiri yang mempunyai anggapan terhadap alam, iaitu alam nyata dan alam gaib. Jadi sebelum wujudnya pelbagai pengaruh asing, budaya Melayu itu sendiri percaya terhadap pandangan semesta, iaitu berpusat kepada manusia yang mempercayai terhadap alam, iaitu alam nyata juga alam gaib.
Okey, kita lihat sebelum kedatangan agama Islam tanah Melayu, agama dan budaya Hindu-Buddha telah memberi pengaruh besar terhadap budaya dan kemasyarakatan Melayu sejak bertapak lamanya di negara kita. Jadi bagaimanakah kesan ini berlaku? Kita dapat lihat kepercayaan masyarakat Melayu adalah berasaskan kepada fahaman animisme dan dinamisme bahawa setiap objek sama ada tumbuh-tumbuhan, haiwan dan berbagai lagi dipercayai mengenai jiwa, roh dan semangat yang punya perwatakan sendiri. Jadi itu adalah serba sedikit tentang budaya Melayu sebelum menerima pengaruh asing. Jadi ayuh kita teruskan kepada kesan pengaruh politik. Kedatangan pengaruh Cina di tanah Melayu pada awalnya merupakan kita tahu menurut Ahmad Zaki 2012, tamadun Cina merupakan tamadun yang terawal muncul di dunia selain tamadun Mesir dan tamadun Yunani. Hubungan antara Cina dengan alam Melayu sudah lama wujud, iaitu sebelum permulaan tahun Masihi, iaitu sejak zaman dinasti Han, iaitu 140 hingga 117 sebelum Masihi. Kita lihat poin yang seterusnya. Hubungan Cina dengan alam Melayu melonjak ke peringkat lebih tinggi sesudah munculnya dinasti Tang pada tahun 618-917 Masihi dan Empire Sriwijaya di alam Melayu pada abad ke-7. Apabila wujudnya pemerintahan zaman dinasti Tang telah mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara luar melalui pembukaan 7 jalur jalan dagangan dengan dunia luar. Satu daripadanya ialah perjalanan laut dari Guangzhou, India, Parsi dan Arab melalui alam Melayu. Jadi kita dapat lihat kedatangan pengaruh Cina di tanah Melayu antara salah satu mediumnya adalah melalui perdagangan yang berlaku dan juga pengaruh besar daripada Maharaja Cina. Okey, mari kita lihat. Kita menjurus kepada sistem politik. Pada awal ketamadanan Cina Huang Ho, sistem politik berdasarkan pemerintahan Cina kuno iaitu pemerintahan beraja atau mereka panggil sebagai Maharaja yang menjadikan terletak pada kedudukan yang paling tinggi dalam sistem hierarki politik dan struktur sosial. Maharaja ini menjadi kuasa penentu dalam pentadbiran kerajaan serta dibantu oleh beberapa orang pembesar kanan. Ini kita lihat pada gambar di bawah adalah sebagai contoh gambaran kedudukan Maharaja dan juga orang pembesar kanan. Okey, Maharaja juga merupakan sebuah ketua pemerintah tertinggi negara dan tamadun Cina yang berkuasa mutlak dan berkuasa penuh dalam semua aspek yang merangkumi politik, ekonomi dan sosial. Rakyat akan dijatuhkan hukuman yang berat sekiranya mereka ingkar untuk menurut segala perintah yang telah dikeluarkan oleh Maharaja. Jadi kita lihat kesan pengaruh politik tersebut terhadap budaya Melayu selepas kedatangan pengaruh Cina. Seperti kita sedia maklum, sistem beraja negara adalah berlandaskan kepada perlembagaan kepersekutuan di mana yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara diambil daripada Perlembagaan Persekutuan 2010. Berpandukan sistem beraja yang diamalkan di tanah Melayu, raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri, khususnya sebelum perjanjian Inggeris berlaku. Sistem demokrasi yang diamalkan di tanah Melayu telah mengalami beberapa pengubahsuaian dan pindaan supaya disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan selepas persekutuan tanah Melayu capai kemerdekaan pada tahun 1997. Jadi kita dapat lihat pengaruh politik ini pertama sekali dalam budaya masyarakat Melayu melalui bentukan sistem beraja adalah berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan itu sendiri. Kita juga perlu lihat di Malaysia juga telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Okey, yang seterusnya kita melihat kepada kesan pengaruh terhadap sosioekonomi. Okey, sebelum kita pergi melanjut, kita perlu tahu bahawa masyarakat Melayu mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat Cina, terutamanya dalam bidang perdagangan. Perdagangan dengan Cina pada waktu itu amat penting kerana barang dagangan seperti sutera, candu, kertas, ubat-ubatan dan pelbagai lagi keperluan dibekalkan oleh pedagang dari Cina kepada Ebenezer Abi Karim 2011. Pengaruh Cina di tanah Melayu bukan hanya berdagang sahaja, tetapi wujudnya penyebaran budaya terutama sekali dengan masyarakat tempatan iaitu masyarakat Melayu itu sendiri. Okey, sebelum kemasukan Cina ke tanah Melayu, Farid Ziauddin et al. 2016 menjelaskan bahawa ekonomi masyarakat Melayu hanya tertumpu di kawasan pertanian dan bekerja sebagai nilai atau dengan istilah lain ekonomi sara hidup.
Okey, kita lihat dulu antara contoh yang berikut. Nampak di sini dengan bercucuk tanam, buat sistem bata dan juga pergi ke laut untuk menjalankan ekonomi sehari hidup. Namun apabila terimanya pengaruh daripada China, aspek sosioekonomi mula berkembang kepada yang pertama, pelombongan dan perniagaan. Kita lihat kemasukan imigran dari China secara tidak langsung mewujudkan kegiatan ekonomi seperti perlombongan dan juga perniagaan. Dari aspek perubatan pula kita tahu perkembangan ini juga adalah perubatan dan teknologi telah menggunakan rawatan akupunktur dan penggunaan herba yang membantu menyeimbangkan yin dan yang seseorang. Perubatan ini juga diguna pakai sehingga ke masa kini yang buktikan dapat membantu dalam menyembuhkan sebarang penyakit. Itu adalah segi pengaruh daripada China itu sendiri. Dari segi aspek ekspor dan import juga, hubungan perniagaan dan perdagangan di antara China dan Melaka telah giat dijalankan pada zaman dulu lagi dan melalui import dan ekspor pelbagai jenis barang dagangan, antaranya yang paling utama adalah berkaitan dengan sebelum ini, iaitu sutera, candu, kertas, ubatan dan pelbagai lagi. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada kesan pengaruh budaya. Kesan pengaruh sosial budaya kita telah bahagikan kepada 3, iaitu agama, bahasa dan juga kebudayaan. Bagi aspek agama, pada sebelumnya kita sebelum maklum bahawa masyarakat Melayu telah mengamalkan kepercayaan animisme dan Hindu Buddha. Mereka juga mempunyai kepada semangat nenek moyang dan mempunyai kepada konsep dewa-dewa. Namun apabila terimanya pengaruh asing, perubahan budaya dan amalan kehidupan masyarakat Melayu adalah menjurus kepada syariat Islam itu sendiri, kerana mereka telah mula mempercayai bahawa kepercayaan kepada Allah yang Maha Pencipta sekalian alam dan Allah yang satu. Dan seterusnya bagi aspek bahasa pula, kita lihat di sini pada zaman Kesultanan Melaka wujudnya bahasa pasar iaitu pidgin yang digunakan untuk tujuan perdagangan. Bahasa pasar pidgin ini bertindak sebagai bahasa perhubungan yang digunakan oleh penutur pelbagai bahasa yang bertemu dan berhubung antara satu sama lain. Jadi kita lihat pada zaman dahulu bertujuan untuk perdagangan, bahasa pidgin ini telah digunakan sebagai bahasa perantaraan di antara seorang pedagang kepada pembekal. Jadi penggunaan bahasa pidgin telah digunakan pakai bertujuan untuk perdagangan. Namun selepas berlakunya pengaruh Cina dari aspek bahasa, kita lihat penggunaan bahasa Mandarin itu kini banyak diserahkan ke dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, ini juga kita tidak perasan perkataan cawan atau cawan yang kita guna untuk minum tu adalah berasal daripada bahasa Mandarin itu sendiri, iaitu cawan. Jadi seterusnya ini biasa kita gunakan tapau. Tapau ini kalau bukan bahasa Mandarin iaitu dabau. Dan yang terakhir beng ataupun beng, ais atau sejuk. Ini adalah digunakan oleh masyarakat Pantai Timur. Sebagai contoh mereka ingin membuat tempahan air, teh beng, Milo beng sebegitu. Dan seterusnya dan terakhir, kebudayaan sebelum dari aspek kebudayaan kita lihat pada sebelum seperti kita sedia maklum bahawa tamadun Cina dan juga masyarakat Cina menggunakan pakai setiap peralatan muzik mereka mempunyai keunikan yang tersendiri dan dimainkan kepada para pembesar serta kerabat diraja sebagai hiburan. Alat muzik tradisional yang sangat popular digunakan oleh tamadun Cina adalah seperti seruling buluh, kita lihat pada gambar yang tadi yang nyatakan, dan juga kecapi Mongol. Kedua-dua alat ini adalah sangat-sangat digunakan pakai terutama sekali kerabat diraja. Namun apabila terimanya selepas pengaruh budaya asing sendiri, proses pembudayaan melalui proses percampuran budaya saling dipengaruhi oleh masyarakat tempatan. Melalui pengaruh Cina terhadap budaya masyarakat Melayu serba sedikit dapat menjadikan masyarakat berbilang masa saling menguasai pelbagai kesenian dan kebudayaan masyarakat Cina. Sebagai contohnya kita dapat lihat wujudnya persembahan tarian kipas yang disertai oleh kaum India, Cina, Melayu dan juga permainan seruling itu sendiri. Ramai juga pemuzik daripada kalangan masyarakat Melayu itu sendiri telah mahir terhadap permainan seruling, alat muzik seruling dan juga sebagai hiburan. Jadi sebagai rujukan kita boleh lihat dia secara kesimpulannya kita dapat lihat penerimaan kepelbagaian pengaruh dan juga daripada tamadun Cina daripada negara Cina telah memberikan pelbagai kesan terutama sekali terhadap budaya masyarakat Melayu, kerana kita dapat telah laksanakan perbincangan melalui kesan terhadap sosio budaya, sosio ekonomi dan juga sosio politik. Namun melalui
perkembangan dan kesan pengaruh ini secara tidak langsung dapat membantu dalam memperkembangkan sosial budaya masyarakat kita pada masa kini dan juga membentuk masyarakat yang saling menerima dan memahami antara satu sama lain. Jadi itu saja daripada saya serahkan kepada rakan pembentang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.